Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada semua pelajar tingkatan 2. Okey, jadi hari ini cikgu terus kepada bab 4 cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, jadi cikgu tak pasti sebelum ni cikgu lain yang mengajar untuk 2 kelas, 2 Sidik dan 2 Fatonah. Okey, tapi cikgu sebelum ni memang dah masuk bab 4, cuma tak habis lagi untuk yang 2 amanah. Jadi kalau yang mungkin kelas yang sudah, okey, 2 Sidik dan 2 Fatonah, tak apalah, kalau dah belajar je lah lagi sekali lagi. Okey, manakala kelas 2 amanah tak habis lagi. Tapi untuk yang bab yang hujung-hujung, okey, bab 4 cuaca dan iklim, okey, yang depan-depan tu cikgu dah habis. Cikgu terus sambung pada yang belakang ni ya, sekejap. Okey, kita pergi pada kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, kita tengok yang pertama, kesan rumah hijau. Okey, apa dia kesan rumah hijau? Kalau awak tengok dekat sini, kesan rumah hijau merujuk pada fenomena peningkatan suhu bumi. Okey, akibat banyak haba yang terperangkap di dalam atmosfera bumi. Okey. Okey, sebahagian daripada haba akan dipatulkan ke angkasa lepas. Okey, gas rumah hijau penting untuk mengekalkan suhu bumi. Okey, sebenarnya dia bagus. Okey, dia nak sejukkan kawasan bumi. Tapi sebab aktiviti manusia meningkatkan pelepasan gas-gas ini ke atmosfera. Maksudnya akan menyebabkan bumi kita panas lah. So tak pelik lah kenapa bumi kita panas. Yang ni lah yang awak akan belajar. Okay? Fenomena kesan rumah hijau menyebabkan peningkatan suhu bumi yang boleh mengakibatkan berlakunya perubahan iklim. Okay. Apa yang menyebabkan ataupun punca-punca pelepasan gas-gas rumah hijau ni? Okay, menyebabkan panas suhu. Okay. Pertama, pembakaran hutan. Okay. Hutan sebab panas haba kan. Okey. Okey, pembakaran bahan api fosil. Okey, bahan api lah, apa-apa bahan api. Okey, pelepusan sampah. Okey, sampah pun lepuskan pun meningkatkan haba. Okey, pembakaran sisa pertanian. Lepas tu kegiatan pembalakan. Okey. Kenapa? Sebab dalam gas rumah hijau tu terdapat ni semua ni. Yang ni lah menyebabkan bila berlaku kegiatan tu suhu bumi akan jadi panas sebab dia ada benda ni, karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon, nitrous oksida. Okey. Ni lah contoh gambar dia. Okey. So, matahari pergi direct sini. Okey. Tapi sebab ada lapisan atmosfera ni, yang ni sebenarnya yang lapisan yang ada yang ni, semua ni tadi. Ni. Jadi dia tersekat, sebab tu bila dia dipantul, dia tak penuh. Dia tak keluar semua. Sebab ada lapisan ni, dia patah balik. Sebab itulah suhu bumi ni panas. Ni haba dipantulkan balik ke bumi. Okey, itu kejadian kesan rumah hijau. Selanjutnya pulau haba. Okey. Kalau pulau haba merujuk pada suhu kawasan tepu bina di kawasan bandar lebih panas. Okey, kawasan-kawasan ni macam ni. Kawasan bandar ni memang kawasan panas. Kenapa kita panggil pulau haba? Okey, sebab dia pulau. Okey, awak pun tahu pulau tu apa kan? Pulau, kawasan pulau, haba. Haba tu benda yang panas. Jadi kawasan situ memang ialah kawasan panas. Tapi bukan di kawasan pulau ya. Nama saja pulau haba. Maksudnya kawasan pulau kan, kalau awak tahu dia tempat terpencil kan satu. Yang lain-lain tu ialah laut kan. Jadi kawasan situ je lah pulau. Tapi pulau haba ni merujuk pada kawasan yang dekat situ je. Bukan kawasan pulau ya. Dia biasanya berlaku pulau haba ni di kawasan bandar pesat yang banyak bangunan. Okey. Punca-punca pulau haba, bangunan konkrit banyak, jalan berturak. Okey. Kesakan jalan raya. Okey. Sebab apa? Sebab jalan raya ada asap kenderaan kan. Exhaust semua tu panas. Jadi pulau haba juga. Tumbuh-tumbuhan kurang. Okay, tak banyak tumbuh-tumbuhan. Lepas tu banyak pencemar seperti debu, habuk. Okay. Ni contoh dia. Kalau tengok gambar ni kan. Bahan konkrit, simen, besi. Kekurangan tumbuh-tumbuhan. Ni contoh dia buat bagi ni. Contoh bandar KL. Jadi, bila ada bangunan konkrit, maksudnya yang ni, bangunan ni besi contohnya atau konkrit, dipantul kat sini. Yang ni akan pantul balik sebab dia sama-sama besi atau konkrit. Sama-sama dia pantul. Jadi sebab itulah
kawasan ni akan jadi pulau haba. Dia pantai sama sendiri, jadi kawasan tu akan jadi panas. Berbanding dengan kawasan yang mungkin kat sini luar bandar kan, dia lebih sejuk. Sebabnya dia banyak tumbuhan, tak banyak bangunan konkrit ataupun besi. Kita pulau haba. Seterusnya hujan asid. Okey, kesan hujan asid. Kalau tengok definisi dia, hujan asid ialah hujan mengandungi kandungan asid lemah dengan nilai pH kurang daripada 5.6. Okey. Dia berlaku kalau tercemar. Okey, contohnya hujan. Bila hujan asalnya bersih tapi dah bercampur contohnya dengan asap, asap kenderaan, asap kilang. Jadi air tu tak ada air hujan yang turun daripada langit tu. Okey, dia dah bercampur dengan asap-asap dah jadi kotor. Jadi sebab itulah kita panggil hujan asid. Okey, ini kesan di hujan asid: memusnahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, melunturkan cat dan menghaki dinding bangunan. Sebab tu kalau tengok bangunan tu cepat terhaki cat dia jadi pudar, sebab tu lah sebenarnya. Okey, hujan asid menjejaskan kualiti air dan hidupan akuatik. Okey, seterusnya mengancam kesihatan manusia. Hidupan akuatik ni hidupan air ya. Sebab air tu turun kan. Ni macam ni. Asalnya hujan tu okey je, bersih, tapi ada asap kenderaan, ada asap kilang. Okey, jadi bila dah bercampur, habis air tu jadi kotor. Itulah jadi hujan asid. Sebenarnya jerebu. Okey, jerebu awak pun tahu zarah-zarah halus. Sebab tu kalau jerebu kalau berlaku, pandangan jadi kabur. Okey, disebabkan oleh macam-macam habuk ada, asap ada. Okey, punca-punca jerebu, letusan gunung berapi, pembakaran bahan api fosil. Bahan api fosil ni daripada kenderaan dan kilang lah, maksudnya asap-asap. Okey, bakar mesti keluar asap kan. Pembakaran hutan, pembakaran terbuka, sampah, sarak dan sisa tumbuhan. Sebab itulah kita tak boleh buat pembakaran terbuka. Ini kalau kita tengok kan biasa kat kampung, ramai je bakar sampah kat depan rumah. Okey, sebenarnya tak boleh. Yang tu menyebabkan punca jerebu dan banyaklah pencemaran alam lain. Kesan-kesan jerebu: mengurangkan jarak penglihatan. Okey, pandangan kita kabur. Mengganggu pertumbuhan tanaman. Tanaman akan jadi tak subur lah, mungkin terbantut. Masalah kesihatan, contoh kulit, mata, paru-paru. Kadang-kadang mata kita jadi merah. Okey, seterusnya menjejaskan aktiviti pengangkutan. Sebab apa? Orang tak boleh nak memandu. Okey, sebab tak nampak jalan. Okey, perubahan cuaca dan iklim. Okey, fenomena El Nino. Okey, dia ada dua dengan La Nina. Okey, El Nino ni ialah suhu panas, pemanasan suhu. Ingat tu je. Maksudnya El Nino ni panas. Peningkatan suhu ni. Ingat tu je. Okey, kalau panjang kan tak ingat pula kan. Okey, lepas tu La Nina. Tadi El Nino. La Nina jadi sejuk. Penurunan suhu permukaan laut. Bermaksud dengan kata lain, suhu tu dia jadi lagi rendah. Jadi lagi rendah bermaksud sejuk. Okey, La Nina lebih sejuk. Macam ni dia kata, La Nina mengakibatkan pembentukan awan yang tebal dan hujan lebat yang luar biasa. Jadi sejuk lah. Berlakunya banjir besar. La Nina. Okey. Okey, jadi untuk mungkin yang tingkatan 2 sidik dengan 2 Fatona, cikgu tak tahu macam mana sebelum ni disalin nota ke apa. Tapi dengan cikgu macam biasalah, awak pernah belajar dengan cikgu juga. So cikgu memang selalu tekankan untuk buat nota. Jadi tulis tajuk bab 4. Okey, bab 4 tu cuaca dan iklim di Malaysia tu. Okey, tulis kat atas dulu tajuk dia. Lepas tu cikgu nak awak salin semua ni sampailah habis. Okey, cikgu tak pasti dua amanah dah salin ke belum. Tapi kalau belum, salin lah. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau tak faham nanti WhatsApp cikgu.